Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, seperti biasa, sebelum aku memulakan kisah seram kita pada video kali ini, aku sebenarnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ni, aku sebenarnya ada satu kisah pengalaman seram yang dikongsikan sendiri oleh makcik aku, yang di mana perasaan teruja dan kegembiraan berpindah masuk ke rumah sewa baru berubah menjadi satu pengalaman seram yang tak dapat dilupakan sampai ke hari ini. So, korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Okey guys, kisah ini berlakunya pada tahun 2015, di mana pada waktu tu makcik aku ni baru je berpindah daripada Damansara Damai ke kawasan Bandar Tasik Puteri yang terletak di negeri Selangor. Di mana seperti biasa kalau orang pindah kan, turunkan barang, and then hari yang kedua tu, hari yang pertama pakcik aku dah settlekan untuk bahagian barang lah, turunkan barang apa semua, and then di hari yang kedua aku dan juga cousin-cousin aku ni, kita orang semua pergi ke rumah tu untuk bantulah mengemas apa yang patut. Dan waktu tu kita orang bergerak sebab rumah tu dekat je dengan rumah kita orang waktu tu. So kita orang gerak malam masa tu. So kita orang kemas-kemas apa semua. Waktu tu aku ditugaskan untuk kemas di bahagian dapur, di mana aku waktu tu aku kemas lah apa yang patut, sapu apa semua kan. And then aku perasan yang tingkap dapur ni dia macam berdebu tau, kotor yang boleh kata kotor sangat lah. So aku cakap, aku tak sedap mata pula tengok kan. So aku pun ambil kain dan aku basahkan, aku lap lah tingkap tu. Aku tengah lap, tiba-tiba aku tengah lap tu aku terjumpa, ataupun aku terjumpa lah, macam ada satu lipatan kertas yang dibalut dengan kain yang berwarna kuning. Di mana pada waktu tu aku terfikir juga, apa yang tulis kat kertas ni kan. Tapi aku tak berani buka. Then aku cakap okey lah, aku tak nak memandai-mandai, so aku biarkan je benda tu kat situ. So tengah-tengah aku mengemas lagi ni di dapur ni, aku dengar ada riuh rendah dekat kawasan ruang tamu. So aku pun pergilah. Aku pergi, rupanya waktu tu pakcik aku dengan cousin aku ni, aku tak tahulah waktu tu salah faham apa. Aku rasa salah faham disebabkan kemas-kemas je waktu tu. Tapi dia bermula dengan pergaduhan mulut, and then nak membawa ke, yelah, orang kata pergelutan lah kan. So aku yang nampak benda tu, aku leraikan lah. And then aku cakap, apa ni? Aku cakap kan, pasal benda ni takkan nak gaduh. So aku tolak cousin aku ni untuk keluar kan, jangan ada kat kawasan tu. And then lepas kita orang kemas semua, kita orang balik. And then aku terfikir dengan makcik aku ni, aku terfikir kenapa sampaikan pakcik aku ni boleh bergaduh dengan cousin aku ni kan. Disebabkan kemas je, bukan ada apa pun. So kisah malam yang kedua ni habis kat sini. Di mana lepas daripada tu, makcik aku ni dia ada buat macam doa selamat lah, sebab masuk rumah baru kan. So buat doa selamat, tapi kita orang tak panggil orang surau time tu. Kita orang hanya panggil saudara mara yang terdekat. So makcik-makcik aku, cousin aku penuh lah masa tu kat rumah tu. Kita orang semua adakan solat maghrib secara berjemaah, solat isyak, lepas tu kita orang ada bacaan Yasin. Dan nak dijadikan cerita, salah seorang daripada makcik aku ni tak boleh join sebab waktu tu dia tengah datang bulan lah. So dia hanya duduk saja di tangga, perhatikan kita orang solat, kita orang baca Yasin apa semua. And then makcik aku yang duduk di tangga ni, dia cakap yang waktu kita orang tengah solat, lepas tu bacaan Yasin, lepas tu kita orang buat solat isyak, dia terdengar macam ada bunyi benda berlari
di kawasan tangga. Maknanya naik ke atas, turun bawah, naik ke atas, turun bawah. Dan tangga ni pula tangga jenis kayu yang sebatang tu. Jadi memang dengar. Kalau kita lompat ke, kita berlari, memang kita dengar. Jadi makcik aku ni macam dengar deng kan, macam bunyi orang naik turun macam tu. So makcik aku ni just endahkan je lah. Dan selepas selesai je doa selamat tu, makcik aku pun tinggal lah dekat situ. And then makcik aku ni dia cerita banyak dengan family aku ataupun dengan mak aku lah, senang cerita. Banyak cerita yang ada gangguan dekat rumah tu. Banyak dia dengar macam ada air sinki terbuka. Lepas tu bila dia tengok air sinki tu tak terbuka pun, and then dia biarkan. Lepas tu dia pun sambung tengok TV kan. Lepas tu selang lagi dia dengar lagi bunyi air terbuka. And then kali ni bila dia tengok, sinki tu memang terbuka, tapi tak ada orang kat dapur masa tu. Sebab dia ada seorang, masa tu dia ada seorang anak kecil. Tapi masa tu anak dia tu pun ada di depan dengan dia. So tak ada orang, suami dia kerja. So benda tu, kejadian-kejadian kecil macam ni lah menyebabkan makcik aku ni rasa macam, oh rumah ni macam ada something yang tak kena. So banyak lagi lah dia punya pengalaman-pengalaman ni. Salah satunya dia pernah bermimpi. Waktu tu dia mimpi dia ditindih. Dia pernah mimpi dia ditarik kaki, sampaikan dia jatuh daripada katil, and then kaki dia kena tarik. Sampaikan suami dia pula kejut dia, kenapa ni? Rupanya dia bermimpi. Dan ada satu hari tu, aku dengan pakcik aku ni datang untuk tolong makcik aku ni pasangkan almari pada waktu tu. Jadi waktu tu aku tengah fokus dengan pasang skru apa semua. Jadi aku tak fokus sangat lah pada benda lain. Cuma pakcik aku ni, dia teman aku waktu tu, dia perasan yang dekat, dia nampak daripada anak mata dia tengah tengok aku sebenarnya. Tapi daripada anak mata dia perasan daripada pintu bilik ni sebenarnya ada macam benda tengok kita orang. Tapi benda tu berpakaian putih. Tapi bila dia perhati, dia pandang balik, dah tak ada. Benda tu dah tak ada. So pakcik aku pun terus tengok aku buat kerja. Tapi nanti dia perasan tau, macam ada benda macam jengah tengok daripada pintu tu. Dia perhati lagi, dia tengok balik dekat pintu tu, tak ada apa. Kat situ pakcik aku ni dia dah mula rasa macam, kenapa apa yang tengok kita ni? Dia cakap macam tu kan. Masa dalam kereta waktu nak balik ke rumah waktu tu, pakcik aku ni cakap dengan aku yang, Anik perasan tak ada macam ada benda tengok kita daripada pintu tadi? Cuma aku cakap aku tak tahulah, aku tak nampak sebab aku tengah fokus pada pasang benda tu kan. So pakcik aku pula kena. Yang pertama tadi aku nampak ada lipatan kain tadi tu. Lepas tu yang makcik aku seorang tu dengar ada orang naik turun tangga. Lepas tu pakcik aku ni pula, dia nampak macam ada orang jengah. So banyak kejadian-kejadian pelik dekat rumah tu. And ada satu lagi pengalaman yang makcik aku ni bagi tahu. Waktu tu dia tengah tengok TV. Di mana waktu tu dia tengah tengok TV dengan suami dia. Lepas tu ada anak dia yang kecil aku cakap tadi tu tengah tengok TV. Waktu ni waktu malam So yang buka hanya lampu dapur je lah waktu tu. And then lampu dapur tu pun sampai je ke ruang tamu. And then diorang tengah-tengah TV. Tiba-tiba anak dia yang kecil ni cakap tau, Mami, dia cakap macam tu. So makcik aku ni tanyalah, kenapa? Ya, ada kakak, dia kata. Kakak? Mana kakak? Makcik aku tu cakap lah dengan anak dia. Tu, dekat tangga. Masa tu makcik aku ni dia pandang tau dekat tangga tu. Tangga tu gelap sebab lampu atas semua tutup. Jadi gelap lah, hanya nampak tangga je lah. And then makcik aku ni pandang suami dia. Suami dia pun kata, Dah, tak payah tengok kat tangga tu. Mana ada kakak situ? Dia cakap macam tu kan. So lagilah budak kecil kan. Budak kecil manalah tahu menipu, betul tak? Apa yang dia nampak, itulah yang dia cakap. So nak dipendekkan cerita, makcik aku pun duduk dekat rumah tu beberapa bulan je. Lepas tu dia berpindah pula ke area dekat dengan rumah kita orang lah. Dekat dengan rumah aku waktu tu. So barang-barang masa tu semua dah angkat. And then aku, adik aku yang perempuan dengan makcik aku ni pergi balik ke rumah tu. Dan aku pergi waktu tu siang guys. So aku kemas di bahagian tingkat atas. Adik aku dengan makcik aku ni kemas di bahagian bawah lah. Sapu-sapu semua kan. Sebab nanti kita orang nak bagi balik kunci tu dekat tuan rumah. Jadi kena pastikan rumah tu bersih lah. So aku pun sapu. Masa tu aku sapu di bilik master bedroom, bilik paling utama lah. Dan bilik tu ada tingkap. Lepas tu aku tengah sapu ni, aku perasan yang pintu bilik ni macam bergerak, macam nak tertutup tau.
So aku, anak mata kita automatik akan terpandang dekat situ. Aku macam tengok, macam tak ada apa kan, angin ke? Aku pun tengok tingkap. Waktu tu tingkap dia tertutup rapat. Ketiga-tiga tingkap tu tutup rapat. And then aku cakap, okay, benda tu aku dah rasa macam something wrong lah. Tapi siang kan, jadi aku tak adalah takut pun. Aku pun sapu. Tiba-tiba pintu bilik ni tertutup dengan kuat, seperti ada sesuatu yang menghempas pintu tu. Macam bang tau, dia tutup terus. Aku macam tersentak sebab aku tengah pegang penyodok dengan penyapu macam tu. Aku tengah terus tengok ke arah pintu. Asal pintu bilik ni tertutup macam tu punya kuat kan, satu angin pun tak ada. Lepas tu aku dengar suara makcik aku dekat bawah. Dia macam panggil lah kan, Anip okey ke? Cakap macam tu. Lepas tu aku diam je lah. Lepas tu aku buka pintu, aku pun turun bawah. Aku senyap macam tu, sebab aku fikir, benda tu memang pelik lah kan. Sebab tingkap tutup, tak mungkin angin ada waktu tu, sebab aku berdiri kat situ. Kalau angin lalu, dah tentu aku yang orang pertama yang rasa, baru pintu tu bergerak. So aku pun turun. Lepas selesai sapu apa semua, kita orang pun balik. And then dalam kereta aku berbual dengan makcik aku ni. So makcik aku ni cakap, waktu pintu tertutup, makcik aku jerit. Lepas tu makcik aku jerit tu, dia tanya aku lah, Anik okey ke? Dia cakap macam tu kan, jerit. Lepas tu dia dengar aku jawab, okey, macam tu. So dia okey je lah, dia pun sapu. Lepas tu aku cakap dengan makcik aku ni, Anik jawab okey. Bila Anik jawab okey? Cakap macam tu kan. Makcik aku cakap, yelah, Cik An dengar. Dia cakap macam tu. Abang Anik cakap okey, tu yang Cik An pun sapulah, bawa balik semula kan. So aku cakap, tak, Abang Anik tak ada jawab pun waktu tu. Sebab aku macam aku cakap dengan korang tadi, aku macam terdiam. And then aku buka pintu tu, nasib baik boleh buka. Aku dah terfikir terkunci ke apa pintu dia kan. So nasib baik boleh buka. And then aku pun terus turun. Okay, kat sini menjadi persoalan, siapa yang jawab panggilan makcik aku yang berada di bawah tu? Itu yang menjadi misteri sampai ke hari ni lah. Aku dengan makcik aku pun masih terfikir, siapalah agaknya yang jawab. So makcik aku ni pun dah pindah apa semua kan. So benda tu dah settle. And then makcik aku ni ada cerita dekat mak aku, di mana waktu tu dia ni berbual dengan jiran sebelah dia. Jiran sebelah dia ni jenis orang yang macam warak sikit lah, macam keluarga yang alim gitu tau. Macam rumah dia pun tertutup, jadi anak-anak dia pun keluar tudung labu apa semua. Jadi pada aku dia orang ni keluarga yang baik-baik lah. So keluarga ni cerita waktu makcik aku nak pindah tu kan, dia berbual dengan makcik aku tu. Dia kata nak pindah, dia cakap macam tu. Makcik aku cakap pindah lah, cakap dekat sikit dengan rumah mak. Makcik aku cakap macam tu. So jiran dia ni cakap tau, yang orang yang biasa pindah dekat rumah ni mesti tak tahan lama. Berapa bulan je lepas tu mesti pindah. And then makcik aku ni pun tanyalah dengan jiran dia ni kan, apa sebenarnya yang berlaku kat rumah ni, ataupun apa yang ada kat rumah ni kan, sampai semua ramai orang pindah kan. Lepas tu jiran dia ni pun buka lah cerita. Sebenarnya owner rumah ni dulu, dia ni membela. And then jiran makcik aku ni, dia nampak selalunya lah, tak tahulah mak ke ataupun mak mentua owner rumah ni lah. Sebab waktu tu orang tua tau duduk dekat rumah tu. Dia selalu macam tabur sesuatu dekat tingkap depan tu. Tingkap di depan tu dia macam tabur sesuatu, macam bagi sesuatu makan, tapi tak tahu apa dia. Waktu tuan rumah ni pindah dulu pun, dia sebenarnya dia dah kunci dah, ataupun dia dah, orang kata, rantai dah belaan dia ni dekat tingkap dapur rumah dia tu. Sebab tu kenapa bila malam duduk dekat dapur basuh pinggan, macam aku basuh pinggan ke apa, dia akan rasa macam tak sedap tau, macam ada yang memahati je dekat tingkap tu. Itulah sebabnya. Sebab tuan rumah dah macam pagar lah benda tu dekat situ. Dan aku tak tahulah benda tu berkait ke tak dengan apa yang aku pegang tu. Tapi macam aku cakap tadi, aku letak balik lah. Aku tak ada buang apa, tak ada. Aku just letak situ je lah. So kisah ni pun habis kat sini. Aku pun ada benda yang aku tak ingat tentang kisah ni, sebab kisah ni pun dah berlaku tahun 2015 dulu kan. 2015 ke 2014 macam tu lah. Dan makcik aku ni pun dia ceritakan dekat aku, dia kongsikan dekat aku melalui
mulut lah, dia cerita mulut. Jadi apa yang aku ingat dia cerita, aku sampaikan lah. Yang mana aku tak ingat tu, aku mohon maaf lah ya. So itulah kisah yang berlaku di rumah tu, di mana sebuah rumah tapi ramai orang yang datang ke rumah tu kena gangguan. Contohnya macam aku, tapi aku tak adalah kena teruk ke sampai nampak penampakan tu, tak ada. Cuma gangguan-gangguan macam tu lah. Pintu, lepas tu meremang bulu roma bila kat dapur. And then makcik aku ni kena sinki terbuka, anak dia nampak sesuatu kat tangga. Lepas tu jiran dia ni pula cakap setiap malam dia akan dengar bunyi orang naik turun tangga, macam riuh je tau, orang main-main kat tangga. Dan jiran makcik aku ni, dia ingat makcik aku yang punya rumah. Makcik aku pula dengar bunyi riuh tangga tu dekat rumah dia, dekat rumah jiran sebelah dia tu. So sebenarnya kat rumah siapa? So guys, jadi itu sajalah kisah seram kita pada video kali ni. Disebabkan kisah ni kisah pengalaman makcik aku, dan aku dengar waktu aku cerita ni pun aku rasa kisah ni panjang. Jadi aku tak berani nak campurkan dengan kisah-kisah yang korang emailkan kat aku, sebab nanti takut video ni jadi terlalu panjang, jadi nanti korang bosan pula kan. So aku akan buat lagi video lepas ni tentang pengalaman yang korang email dekat aku. Jadi itu sajalah kisah seram kita pada video kali ni. Saranan aku kepada korang semua yang baru masuk ke rumah sewa ke apa ke, banyak-banyakkanlah berdoa, jangan tinggal solat, and then buatlah apa yang patut ya. Kena hati-hatilah, sebab rumah tu kita pun tak tahu. Lagi-lagi kalau rumah tu dah lama kosong, kena hati-hati. Kalau korang ada anak kecil apa semua kan, pasanglah ayat-ayat kursi ke dekat rumah untuk mengelakkan gangguan-gangguan yang akan berlaku di kemudian hari. Apa-apa pun kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang Maha Pengetahui. Kalau dia nak benda tu berlaku, kita buatlah apa pun, benda tu tetap akan berlaku. So kita doa je lah pada dia. So guys, kalau korang pun ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, gambar ke ataupun video yang korang terakam ke, korang nak share dengan aku, korang boleh kirimkan ke alamat email Sembang Kopi. Alamat email aku ada letak di ruangan description di bawah. Yang mana korang yang malas nak email kat aku pun, korang boleh hantar melalui Telegram, voice je. Jadi nanti aku dengar, aku fahamkan, dan aku akan ceritakan ataupun aku akan story di dalam channel YouTube aku. So guys, akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku story dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, korang boleh bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng, supaya korang akan dapat notification sekiranya aku upload video yang terbaru dalam channel aku. So guys, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.